Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kehitam. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita, iaitu masih lagi bab 8. Dan untuk hari ini kita akan tengok 8.2.1 iaitu membina jadual nilai. Di mana kita nak tengok nilai apabila ada fungsi, tengok nilai, kita nak buat dalam jadual tu, nak isi jadual tersebut menggunakan fungsi yang telah diberikan. Jadi untuk topik kali ini, saya minta kerjasama kamu untuk buka buku teks muka surat 151 dan 152. Okey, nak boleh ambil buku teks untuk mulakan sesi PDPR. Okey, baik murid-murid, kita tengok 8.2.1 iaitu membina jadual nilai di muka surat 151. Okey, untuk topik ni kita akan fokuskan kepada membina jadual bagi nilai bagi fungsi linear dan bukan linear. Okey, baru ni kita dah belajar dah berkenaan dengan graf tu dia berfungsi ataupun dia bukan fungsi. Jadi sini kita tengok ni fungsi dia sama ada fungsi linear ataupun bukan linear. Di mana dalam topik ni dia seterusnya kita akan lukis graf lah menggunakan skala yang diberikan. Tapi untuk hari ni kita tak mahu sampai melukis graf lagi, kita lebih pada tumpu pada nak dapatkan nilai dahulu menggunakan dua kaedah. Yang pertama kaedah manual, kita kira secara manual lah, dan juga yang kedua kaedah menggunakan kalkulator. Okey, jadi kena sediakan kalkulator saintifik lah untuk topik ni bagi kita mencari nilai lah, atau mengisi jadual nilai bagi graf tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok dulu daripada fungsi yang diberikan tu. Okey, suatu nilai dapat dibina untuk menentukan pasangan tertib. Benda ni kita dah belajar. Buat ni kita dah belajar pasangan tertib tu kan. Dia ada X, di depan belakang dia adalah Y. Yang sepadan sebelum graf dilukiskan. Okey, jadi kita akan cari nilai. Kalau dia bagi X, biasa dia akan hilangkan Y lah. Jadi kita cari nilai Y lah. Kadang-kadang dia bagi hilangkan nilai X, dia suruh cari. Dia bagi Y, dia suruh cari X. Jadi kita akan gunakan kaedah yang sama ada menggunakan kalkulator ataupun menggunakan kiraan manual. Okey, seterusnya kita tengok contoh di sini lah. Contoh di muka surat 152 tu, ni 151 ni yang definisi dia. Okey. Contoh 4 tu kalau kamu tengok. Dia kata apa? Bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X. Bagi nilai X, dia bagi nilai X siap dah. Yang pertama nilai X adalah negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Jadi kita kena cari 4 nilai untuk Y menggunakan fungsi yang diberikan ni. Okey, macam mana nak buat? Kita gunakan inilah kaedah persamaan lah untuk selesaikan. Di mana persamaan ni kita gantikan. Di sini kita dalam contoh ni dah bagi siap dah. Nilai Y ni dia dapat 7. Macam mana dia dapat 7? Macam mana dia dapat 6? Macam mana dia dapat 5? Macam mana dia dapat 4? Okey, kaedah yang dalam buku teks tu dia suruh kita guna kaedah cara manual dulu, iaitu kita kira di mana kita gantikan nilai X ni, nilai fungsi ni X ni dengan nilai yang ada sini lah. Yang pertama gantikan dengan negatif 2. Ni kalau kita tengok dalam buku teks lah, kita gantikan nilai X ni dengan negatif 2 yang pertama. Jadi negatif darab negatif dapat positif. Jadi 5 tambah 2 dapat 7 lah. Jadi sini Y ni adalah 7. Dan juga seterusnya lah, digantikan nilai X dengan negatif 1, dengan 0 dan seterusnya dengan 1. Okey, benda ni kamu boleh try sendiri lah. Benda ni benda basic yang kamu dah pelajari di tingkatan 1, iaitu persamaan. Jadi benda ni saya tak perlu nak ulang panjang. Jadi kamu boleh try lah. Bila dia bagi nilai, kamu gantikan nilai tersebut dalam nilai yang sepatutnya. Okey. Okey, baik murid-murid. Ni kita nak tengok part yang kedua. Tadi kita tengok secara manual. Manual ni kamu dah pelajari di tingkatan 1, menyelesaikan persamaan. Jadi untuk topik yang ni contoh 4 lagi, kita akan tengok fungsi yang sama. Kita cuba menggunakan kaedah ni menggunakan kalkulator. Dia ada sebelah buku teks tu, kalau kamu tengok sebelah tu dia ada cara nak tekan dia. Jadi boleh rujuk buku teks, tengok macam mana akan dapatkan alpha tu dekat mana, shift dekat mana, try tekan. Jadi tengok saya buat dulu, nanti kamu boleh try sendiri dekat rumah masing-masing lah. Boleh try. Benda ni benda yang kena try. Kalau kamu tak try, kamu takkan dapat lah. Sebab benda ni benda yang kena hands on. Tak boleh tengok saja tak jadi. Okey, kita tengok yang pertama lah. On-kan kalkulator kamu, kita nak cari nilai ni. Kita tengok gunakan fungsi ni. Kita nak masukkan fungsi ni, fungsi ni dalam kalkulator dan masukkan nilai ni satu-satu.
Macam mana nak buat? Okey, pertama kita masukkan nilai 5 tolak X. Macam mana nak dapatkan 5, nombor 5 di sini? Nombor 5 tekan nombor 5 lah macam biasa. Tekan nombor 5, dia keluar 5 lah. Tolak tekan tolak macam biasa. Okey, nak dapatkan nilai X tu macam mana? Okey, kamu tekan alpha. Yang warna merah ni. Kalau kamu perhati ni, sebelah shift ni dia ada alpha lah. Okey, kamu tekan dia. Okey, kamu tekan dia akan naik A di atas tu lah. A kecil di atas tu maksud dia alpha. Okey, dan kamu tekan simbol dekat sini. Simbol sama kurungan, tutup kurungan. Okey, dia akan dapat nilai X itu. Jadi, kamu tekan balik button seterusnya iaitu button ni lah. CALC ni. Okey, kamu tekan button CALC. Dia akan tanya X tu berapa nilai. Jadi, kamu masuklah nilai yang pertama iaitu negatif 2. Negatif 2 kamu tekan lah. Tekan tolak boleh, tekan simbol yang di sebelah sini pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, tekan tolak, tekan 2. Tekan balik CALC. Tekan sama dengan okey, kita akan dapat nilai dia adalah 7. Okey, jadi sama lah jawapan tadi kalau kita tengok. Jawapan dia akan dapat 7 juga menggunakan kalkulator. Jadi benda ni jangan padam lagi. Benda ni kamu tekan balik CALC. Okey, dan katanya nilai X yang kedua. Nilai X yang kedua kamu masuk negatif 1. Tekan negatif. Tekan tolak, tekan 1, tekan sama dengan. Dia akan dapat jawapannya adalah 6. Okey, sama 6 sini. Okey, yang ketiga lah untuk kosong. Okey, macam mana tekan balik CALC tadi? Okey, kamu tekan balik kosong. Kamu tekan sama dengan. Okey, dia akan dapat jawapannya adalah kan, nampak kan? 5. Dan seterusnya, tekan balik CALC untuk yang terakhir. Okey, kamu tekan nilai 1. Tekan sama dengan. Kamu akan dapat jawapannya adalah 4. Jadi, cara kalkulator ni dia cepat sikit lah untuk kalau kamu nak semak jawapan kiraan manual kamu tu betul tak betul. Tapi biasanya, kalau saya akan terus guna kalkulator lah untuk tepat. Dan manual tu kita cuba buat, kemudian lah untuk tentukan sekiranya soalan minta kita buat jalan pengiraan. Tapi kalau nak setakat nak isi jadual saja, terus guna kalkulator. Cepat masa, jimat masa, dapat tahu jawapan. Yang penting masukkan dia punya fungsi tu bagi betul lah. Fungsi tak betul, dia akan naik sin error lah ataupun syntax error lah. Okey, jadi kena pastikan kamu kena tekan betul lah. Di mana button-button yang sepatutnya kamu tekan. Pertama sekali berkaitan dengan alpha ataupun shift ni. Dan juga pastikan yang dekat simbol kurungan ni dia ada di atas dia tu ada X, dan juga sebelah dah tu untuk dapatkan tanda koma ni pun dia ada nilai Y. Boleh pakai X dan Y, tidak ada masalah. Jadi kamu kena cuba lah untuk buat benda-benda ni. Kalau tak cuba, memang dia akan tak boleh lah. Siapa-siapa pun sama lah. Matematik ni dia kena try lah. Okey, boleh. Dekat tu lah untuk hari ni. Kamu try untuk soalan-soalan yang seterusnya untuk yang saya bagi dalam soalan Google Form tu. Gunakan kalkulator macam mana nak dapatkan nilai. Okey, boleh lah. Jadi setakat itu saja untuk kelas hari ini. Jadi saya harap tolong isi kehadiran itu dan juga jawab soalan dalam Google Form tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.